Berita menarik hari ini, Desoka.com, Isnin 1 November. Baiklah, kita mulakan berita menarik hari ini dengan perkembangan COVID-19 di Sabah, di mana kes jangkitan COVID-19 mencatat penurunan 54 kes kepada 393 kes dengan 3 daerah tidak mencatat sebarang kes baharu hari ini. Jurucakap Perkembangan Harian COVID-19 Sabah, Datuk Seri Masri Manjun berkata, daerah terbabit ialah Kinabatangan, Tongot dan Kalabakan. Masri berkata daripada 393 kes yang dicatat hari ini, 45.5% iaitu 179 kes adalah kes yang didaftar lewat 2 hingga 5 hari selepas keputusan saringan diketahui. Katanya kes baharu yang berlaku dan didaftar dalam tempoh 24 jam yang lalu berjumlah 214 kes atau 54.5% daripada jumlah kes keseluruhan. Seterusnya, kerajaan negeri sentiasa prihatin terhadap masalah yang dihadapi rakyat, terutama kumpulan B40 yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor berkata kerajaan melalui pelbagai agensinya menyalurkan pelbagai bantuan kepada rakyat kumpulan B40 bagi membantu meringankan kos sara hidup mereka. Sebanyak 1,100 bakul makanan akan diagihkan kepada masyarakat India di Sabah bagi membantu meringankan beban mereka akibat pandemik COVID-19 di samping sebagai persiapan merayakan sambutan Deepavali. Haji Ji berkata semangat keluarga Malaysia yang menggariskan 3 teras utama iaitu keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran turut diterjemahkan pada majlis hari ini. Beliau berharap sumbangan daripada kerajaan negeri itu akan memberi sinar kegembiraan kepada keluarga yang menerima sumbangan sebagai persediaan menyambut hari Deepavali Khamis ini. Sementara itu, harga 11 jenis barangan yang ditetapkan dalam skim harga maksimum musim perayaan Deepavali 2021 berkuat kuasa hari ini hingga 7 November depan dipatuhi peniaga di negeri ini. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Datuk Shah Helmi Yahya berkata pihaknya akan melakukan pemantauan dari semasa ke semasa bagi memastikan semua barangan mematuhi skim harga maksimum ditetapkan. Katanya pihaknya turut meminta peniaga barang kawalan berjadual seperti minyak masak, gula dan tepung supaya memastikan bekalan ini sentiasa mencukupi bukan sahaja musim perayaan Deepavali tetapi juga musim tengkujuh hujung tahun ini. Syalmi berkata pihaknya juga meminta para peniaga supaya menjalankan perniagaan secara beretika dan mematuhi semua undang-undang terutama yang dikuatkuasakan oleh KPDN HEP serta kementerian berkaitan lain. Selain itu, katanya pihaknya berharap kesedaran pengguna mengenai hak-hak pengguna akan juga sentiasa diamalkan. Seterusnya, seramai 28 individu termasuk 12 wanita warga tempatan yang leka berhibur di kompaun RM56,000 dalam operasi pematuhan prosedur operasi standard Pelan Pemulihan Negara Fasa 3 di sebuah pusat hiburan di KK Waterfront, Kota Kinabalu malam tadi. Operasi bermula jam 12.30 malam itu dijalankan polis dari Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Kinabalu yang diketuai oleh Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu Asisten Komisioner Muhammad Zaidi Abdullah. Operasi berkenaan turut dibantu Ketua Bahagian Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik IPD Kota Kinabalu Deputy Superintendent Joe Anak Hang. Muhammad Zaidi berkata operasi ini dijalankan di pusat-pusat hiburan untuk mengambil tindakan ke atas pengusaha dan pengunjung yang melanggar SOP PPN Fasa 3 ini. Katanya ketika operasi dilakukan di salah sebuah pusat hiburan di tengah bandaraya ini didapati premis berkenaan beroperasi dengan muzik yang dimainkan dan pengunjung sedang menikmati minuman keras sambil berhibur. Katanya seramai 28 pengunjung termasuk 12 wanita di kompaun masing-masing RM2,000 setiap seorang kerana tidak mengamalkan penjarakan fizikal. Tambahnya turut dikenakan kompaun adalah pemilik premis sebanyak RM10,000 kerana beroperasi melebihi had masa. Muhammad Zaidi berkata pemeriksaan mendapati premis adalah pusat hiburan yang menggunakan lesen kafe dikeluarkan oleh Dewan Bandaraya Kota Kinabalu untuk beroperasi. Sementara itu, beliau berkata pada masa yang sama, operasi bersepadu cegah jenayah turut dijalankan di 6 kawasan hotspot di 6 kawasan pentadbiran Balai Polis iaitu di Balai Polis Luyang, Tanjung Aru, Inanam, Alam Mesra, Menggatal dan Kota Kinabalu.
Baiklah, ini merupakan berita terakhir dari kami, di mana seramai 6 individu dikenakan kompaun selepas didapati membuang sampah merata-rata dalam operasi ops bersih yang dijalankan di Kampung Air, Kota Kinabalu 27 Oktober lalu. Dalam operasi jam 5 petang itu, kompaun dikeluarkan mengikut Undang-Undang Kecil Anti Sampah Sarap 1984 Bandaraya Kota Kinabalu Pindaan 2005. Jurucakap Dewan Bandaraya Kota Kinabalu berkata, operasi dijalankan sepasukan anggota unit kawal selia Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal DBKK. Katanya operasi dijalankan bagi memastikan keadaan bandaraya ini bebas daripada pembuangan sampah secara merata-rata. Baiklah, itu sahaja yang dapat kami kongsikan setakat ini. Teruskan bersama kami untuk mendapatkan berita komprehensif hanya di Tiasoka.com.